Peristiwa Tuan Guru Nik Aziz dan salib yang hilang seringkali disebut dan dijadikan perbandingan sekiranya berlaku perkara-perkara melibatkan perselisihan faham antara kaum dan agama di Malaysia. Perkara ini menunjukkan bagaimana mulia dan tingginya sifat toleransi dan menghormati perbezaan pada Tuan Guru Nik Aziz dan patut dijadikan panduan terutama dalam negara yang mempunyai berbagai etnik seperti di Malaysia. The Archive kali ini akan menyorot kembali kisah ini agar ia dapat menjadi panduan dan ikutan semua pihak supaya kita tidak didorong emosi melampau dalam menyelesaikan perbezaan. Sekiranya bermanfaat, jangan lupa untuk tekan subscribe dan butang loceng bagi update terbaru video-video dari channel ini. Tuan Guru Datuk Bentara Setia Haji Nik Abdul Aziz bin Nikmat merupakan bekas Menteri Besar Kelantan. Imej beliau lebih terselah sebagai seorang ulama di samping merupakan Mursyidul Am Parti Islam Se-Malaysia PAS. Hebatnya personaliti beliau sehingga pada tahun 2009 beliau diletakkan di antara 50 tokoh Islam berpengaruh di dunia dan disenaraikan dalam buku berjudul The 500 Most Influential Muslim. Peristiwa ini berlaku antara tahun 2000 hingga 2004 di Kelantan ketika Tuan Guru Nik Aziz masih lagi menjadi Menteri Besar Kelantan pada masa itu. Pejabat Menteri Besar Kelantan ketika itu terletak di Kota Baru. Berhadapan dengan pejabat Menteri Besar itu, terdapat sebuah gereja, The Fatima Catholic Church. Ia merupakan gereja tertua dan terbesar di Kelantan. Di atas bumbung gereja itu, terdapat satu salib yang besar. Setiap hari untuk sampai ke pejabatnya, Tuan Guru Nik Aziz akan melakukan pusingan U di hadapan gereja ini. Pada suatu hari, Tuan Guru Nik Aziz dalam perjalanan ke pejabatnya. Ketika melalui hadapan gereja ini, beliau merasa terkejut. Beliau perasan yang tanda salib di bumbung gereja itu sudah hilang. Sesampainya di pejabat, beliau mengarahkan seorang eskornya menghubungi pihak gereja dan bertanyakan apa yang sudah terjadi pada tanda salib itu. Sekiranya ada mana-mana orang PAS yang minta salib itu diturunkan, tolong letakkannya semula di bumbung. Atau jika terdapat sebarang vandalisme dilakukan pada lambang salib itu, tindakan hendaklah diambil. Ekskor itu terus ke sana dan bertanyakan kepada padri di situ perihal lambang salib itu. Padri itu menjawab, salib itu jatuh pada malam sebelumnya kerana ribut dan bukan ada orang yang merosakkannya atau vandalisme. Ekskor itu pulang dan memberitahu kepada Tuan Guru Nik Aziz. Selepas mendengar penjelasan itu, Tuan Guru Nik Aziz mengarahkan gereja tersebut untuk membaiki lambang salib itu dan menghantar kos bil pembaikan di Pejabat Menteri Besar Kelantan. Tuan Guru Nik Aziz merasakan bahawa itu merupakan tanggungjawab beliau sebagai individu yang diberikan amanah sebagai pemimpin. Insiden itu juga disebut seorang bekas guru besar di Kelantan, Jerome Fernandes, dalam sebuah artikel yang diterbitkan semula di Aba Catholic Herald pada Mei 2015, sebulan selepas kematian Tuan Guru Nik Aziz. Ramai yang tidak tahu Tuan Guru Nik Aziz terkenal dengan sikap toleransinya. Ada satu ketika, Tuan Guru Nik Aziz pernah memberikan bantuan membaik pulih sebuah gereja di Kuala Kerai yang keadaannya sudah sangat uzur dengan bumbung yang hampir jatuh. Pada awalnya, jawatan kuasa gereja tersebut sudah memohon kepada Majlis Bandaraya untuk kebenaran membaik pulih, namun ditolak sebanyak 3 kali. Apabila diadukan kepada Tuan Guru Nik Aziz, perkara tersebut diselesaikan segera dan beliau terus ingin mendapatkan identiti setiausaha Majlis Perbandaran yang terlibat kerana kesal dengan sikapnya yang menghalang dan melengahkan hak rumah ibadat agama lain. Pada Januari 2019, terjadi satu isu paparan lambang salib di bangunan Grace Residence di Jelutong, Penang. Perkara itu menjadi perbualan dan perbincangan hangat rakyat Malaysia yang mana ada segelintir yang menggelarkannya sebagai lambang salib paling besar di dunia. Banyak teori yang dikeluarkan, sama ada ia tidak disengajakan atau terdapat unsur provokasi yang tidak perlu diulas panjang di sini. Namun ia sememangnya menimbulkan perasaan marah
dan bantahan umat Islam pada masa itu sehingga berhari-hari lamanya. Peristiwa Nik Aziz dan salib yang hilang ini seringkali disebut oleh tokoh-tokoh sosial dan diceritakan semula di media-media massa bagi meredakan perasaan orang Melayu yang marah ketika itu. Kedua-dua kisah ini seharusnya membuka mata kita dalam pemahaman agama. Tuan Guru Nik Aziz, insan yang sangat tinggi ilmu agamanya, tetap bersifat berlembut hati dengan penganut agama lain. Toleransi bukan bermakna kita meremehkan agama, tapi mengambil reaksi yang paling kurang mudaratnya dan paling lebih kebaikannya. Juga mengambil kira persepsi yang diwujudkan ke atas agama kita setiap kali ingin memberikan reaksi. Sekian saja untuk kali ini. Jika terdapat sebarang pandangan berkaitan video yang diberikan, anda boleh kongsikan komen anda di bawah. Dan sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa tekan butang subscribe dan loceng untuk mendapatkan update-update terbaru dari channel ini. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.